Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqmanul Hakim bin Mat Rasif akan membentangkan kajian pencapaian objektif pendidikan program Educational Objective PEO bagi program Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan. Sebagai pengenalan, falsafah pendidikan kebangsaan FPK menyatakan bahawa pendidikan merupakan usaha yang berterusan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap kerohanian dan kemakmuran negara, masyarakat dan negara. Akta Pendidikan 1996. Latar belakang masalah, faktor yang diambil kira dalam penilaian akreditasi adalah kemudahan pembelajaran, kurikulum program yang mematuhi standard, kelayakan tenaga pengajar dan pengendalian subjek. Proses penilaian ini penting bagi menyemak dan memastikan pemberi pendidikan tinggi atau universiti mematuhi kerangka kelayakan Malaysia atau piawaian kependidikan yang ditetapkan. Proses ini dijalankan berdasarkan bukti pengendalian sebenar program termasuklah aktiviti penilaian berkaitan pengajaran dan pembelajaran serta kegiatan lain yang berkait dengan tawaran program. Kenyataan ini diberi oleh Norzila Nasbah 2022 dan pernyataan masalah yang kita utarakan di sini adalah salah satu kriteria yang dituntut oleh Engineering Technology Accreditation Council, iaitu ETAC. Dalam menunya adalah program ini hendaklah mempunyai hubungan jelas antara objektif pendidikan program dan hasil program. Malah ETAC mensyaratkan supaya proses yang digunakan untuk menubuhkan program education objektif dan sejauh mana pelbagai pihak berkepentingan terlibat dalam proses ini. Oleh yang demikian, ETAC meminta program agar menerangkan proses untuk semakan berkala dan semakan PEO. Okey, kenyataan ini diambil daripada manual ETAC sendirilah. Okey, tahun 2020. Jadi, daripada permasalahan tersebut, maka timbullah dua objektif yang kita ingin capai di sini. Yang pertama, mengenal pasti persepsi alumni terhadap pencapaian program Educational Objective PEO dan menentukan aras pencapaian setiap PEO yang telah dicapai oleh alumni. Okey. Untuk skop dan batasan pula, kajian ini melibatkan graduan Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan sahajalah di Politeknik Kuching Sarawak. Mereka ini dipilih selepas 5 tahun menambahkan pengajian. Okey. Dan kumpulan yang terlibat adalah 35 graduan daripada kohort Jun 2019. Okey, kajian ini dijalankan melalui kaedah kuantitatif di mana soal sedia secara Google Form diedarkan melalui WhatsApp, email dan Telegram yang boleh dicapai oleh pelajar lah. Okey, soal sedia terbagi pada dua bahagian, A dan B, di mana mengandungi 23 soalan secara keseluruhan. Okey, untuk metodologi, soal sedia ini terbahagi pada dua bahagian, di mana bahagian A lebih kepada demografi, di mana soalan ini kita tanyakan pelajar tentang diorang punya latar belakang merak jantina, bangsa, pekerjaan, umur, sektor pekerjaan serta gaji permulaan lah bagi graduan tersebut. Dan bahagian B adalah objektif utama kita, di mana kita ukur pada 4 penanda aras, iaitu PO1, 2, 3 dan 4, di mana PO1 bekerja dalam bidang kejuruteraan perkhidmatan bangunan atau bidang yang berkaitan dengan penggunaan pengetahuan kejuruteraan dan kemahiran teknikal. PO2 menjadi ketua pasukan atau sebagai ahli pasukan dengan kemahiran komunikasi yang berkesan dan kerja berpasukan untuk menyokong peranan mereka dalam industri atau masyarakat. Dan PEO3 melibatkan diri dalam aktiviti untuk memulakan
usaha mereka sendiri dan mampu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. Dan PEO4 komited dalam tanggungjawab, profesional dan komuniti mematuhi nilai etika dan alam sekitar. Okey, ini adalah hasil dapatan daripada objektif yang pertama, iaitu ada 4 penanda aras PEO1 hingga 4, di mana PEO1 bekerja dalam bidang kejuruteraan perkhidmatan bangunan itu sendiri. Kita nilai pada 6 penanda aras iaitu A hingga F, dan PEO2 3, PEO3 4, PEO4 dah 5 lah. Okay, secara keseluruhan keempat-empat PEO yang kita tanyakan, okey, markahnya adalah sebanyak 90 ke atas lah. Okey, 90 ke atas. Okey. Ini adalah objektif pertama di mana kita bertanyakan tentang persepsi pelajar lah. Okey. Maka untuk objektif kedua, berdasarkan contoh sidik, mendapati PEO2 iaitu menjadi ketua atau ahli pasukan untuk menyokong peranan mereka dalam industri mendapat jumlah skor purata tertinggi sebanyak 99.13. Hal ini menunjukkan graduan telah menghadiri kursus profesional dan relevan dalam pembangunan kerjaya mereka serta berinisiatif dalam menimba ilmu serta kemahiran baru dalam melaksanakan tugas dan peranan yang diberikan. Sama seperti yang dinyatakan oleh Sharifah Hana 2015, pihak majikan kebiasaannya menginginkan pekerja yang mampu menampilkan keyakinan diri dan prihatin terhadap tugas yang diberikan. Maka, secara kesimpulan, kita dapat mengetahui bahawa Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan secara amnya telah melepasi standard yang telah dipersetujui oleh panel industri. Okay? Di mana mereka menginginkan jumlah minimum sebanyak 50% bagi bilangan graduan yang bekerja dalam bidang kejuruteraan. 40% graduan akan mendapat menyumbang dalam organisasi yang diiktiraf. 55% graduan memegang jawatan penting di kejuruteraan peringkat pertengahan, dan 30% daripada graduan menghadiri pembelajaran sepanjang hayat pada pembelajaran peringkat profesional yang tinggi. So, secara amnya, kita lihat tadi pada PEO1 hingga 4, keseluruhan markah yang dicapai oleh pelajar adalah sebanyak 90% lah. Okey. Diharapkan agar semua graduan di PB kelak dapat meneruskan kecemerlangan yang telah mereka kecapi di politeknik di sektor industri apabila mereka berjaya kelak. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.